Baby aku ada type. Kalau mudah aku stay, kalau tak aku swipe. Baby aku ada type. Kalau mudah aku stay, kalau tak aku swipe. Baby aku ada type. Kalau mudah aku stay, kalau tak aku swipe. Okey, rasanya kalau saya sambung nanti tak belajar kita hari ini, Syafiqah. Betul lah Ustazah. Ini jumlah Ustazah. Itulah jumlah kita. Ustazah ya. Baik-baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM fi slot menengah rendah al-yawm. InsyaAllah al-yawm sanata'allam anil maharatul Quran tingkatan 3 dengan topik kita kelompok mad asli iaitu mad badal. Dan semestinya pada saat ini bersama dengan kita di studio Ustazah Zainab Aqilah Mat Daud daripada SMK Agama Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafiqah. Ustazah kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, hari ini Ustazah semangat Ustazah. Kita bukan berdua sahaja tetapi kita ada murid-murid yang bersama dengan kita dalam talian Google Meet. Mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Okey, baiklah. So insya-Allah hari ini saya ditemani oleh dua orang pelajar putera yang kacak-kacak ya dekat dalam Google Meet ni. Okey, saya perkenalkan Iman Daniel bin Rahmat. Baik, Iman. Ahlan. Sihat Iman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan kita juga seorang lagi Ammar bin Awang Abdul Rahman. Hai, Masya Allah. Ahlan. Itu dia murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini Ustazah. Ustazah, tadi kan saya nampak kita ada buat gimmick lah Ustazah. Ada swipe-swipe macam tu kan. Apa sebenarnya kaitan gimmick tadi dengan topik kita pada hari ini? Okey, baiklah Syafiqah. Swipe tu kan maksudnya selalu kita tukar, betul tak kan? Betul, kita tukar, tak nak tengok yang apa tu paparan tu, so kita tukar kan. Jadi sebenarnya tukar tu dalam maharat Quran pun ada tukar-tukar tu juga. Tapi dia punya wording dia tak adalah kata perkataan hukum dia tukar tu. Dia ada istilah dia tersendiri. Istilahnya adalah badal. Okey. Jadi mungkin Ustazah boleh mulakan kelas, kita nak tahu juga apakah yang lebih lanjut berkenaan dengan mad badal itu sendiri. Silakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Okey, baiklah. Tu saya sebut tadi tu badal. So kalau kita tengok kat sini badal, okey, maksud dia swipe. Ataupun maksud dia tukar. Jadi dia kata hari ni kita akan belajar mad, maksudnya panjang panjang, dan badal tu tukar. So kita taklah kata mad swipe jangan dah. Nanti kan jumpa saya jumpa panggil mad swipe pula kan nanti kan. Okey. Minah swipe pula. Okey. Jadi badal maksud dia tukar. Sebab tu kita kaitkan dengan swipe tadi. Okey. Jadi cantik, menarik sangat sebenarnya maharat Quran ni ada istilah-istilah yang sebenarnya kita boleh sama dengan istilah yang bahasa Melayu yang kita guna sekarang ataupun swipe dari bahasa Inggeris kan. Kita gunakan sama juga. Senang kita nak faham. Ada mad swipe juga iaitu mad badal juga dalam Al-Quran. Okey. Ya, sebenarnya mad badal ni ada adik-beradik dia. Okey, kalau kita tengok ada 4 orang adik-beradik dia. Ada mad badal yang pertama, kemudian ada mad iwad, kemudian ada mad silah surah dan mad at-tamkin. Okey, mad tamkin ni semua adik-beradik dia ada 4 orang. Siapa ayah dia? Ayah dia mad asli. Jadi mad asli ni ayah dia. So maksudnya anak-anak dia ni ada kaitan dengan mad asli. InsyaAllah saya akan terangkan kemudian selepas ini. Okey. Okey. Jadi tadi kita terang adik-beradik dia. Sekarang kita nak tahu diri dia sendirilah pula kan. Bahawa ada adik-beradik ni kadang kita nak terangkan diri dia sendiri. Dan macam mana kita nak kenal dia? Pertama kita kena tengok dulu ta'rif dia. Ta'rif ni maksudnya dia punya maksud mad badal tu sendiri. Kemudian sababut tasmiyah. Okey, sababut tasmiyah maksudnya sebab dinamakan mad badal tu. Maksudnya kita akan tengok terperinci kenapa dinamakan, dan kemudian hukum dia al-hukmu, kemudian al-miqdaru, kadar
bacaan dia, dan kemudian akhir sekali kita akan tengok al-amsilah. Okey, al-amsilah maksudnya contoh-contoh kepada mat badal ni untuk kita faham macam mana dalam Quran ni dia orang kata perkataan tu sendiri. Okey, baiklah. Baik Ustazah. Okey. Kita boleh teruskan Ustazah. Kita teruskan ya. Apa kata ta'rif? Ta'rif dia. Mat badal itu sendiri. Silakan Ustazah. Okey. So ta'rif maksud dia, maksud ataupun mat badal tu maksud dia apa? Pengertian dia. Pendek sahaja sebenarnya. Okey. An yataqaddam al-hamzu ala harfin al-mad fi kalimatin. Okey, kalau tengok kat sini kalimatin, okey, maksud dia satu perkataan. Okey. Satu perkataan. Kalau dua perkataan kita panggil kalimatani. Jadi maksud kat sini kita kena faham mat badal ni dia hanya berada dalam satu perkataan sahaja. Okey. Maksud kat sini saya terangkan sikit, an yataqaddama al-hamzu. Okey, maksudnya hamzah ni mendahului huruf mad dalam kalimat tersebut. Maksudnya hamzah dulu, lepas tu barulah huruf mad tu. Jadi bila ada macam tu, kita panggilkan dia mad badal. Okey. Dan syarat dia dengan satu kalimah ya Syafiqah. Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah sahaja. Ustazah, sebelum kita pergi lebih lanjut Ustazah, hari ini kita juga ditemani dengan sahabat-sahabat saudari-saudari kita. Mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka Ustazah, dua orang lagi ni. Boleh. Insya-Allah. Puteri-puteri yang cantik manis sekali kat sini. Okey. Pertama ya, kita ada Aini Adnina binti Muhammad Zuhairi. Ahlan. Okey, Aini. Okey, dan juga kita ada Nurhana Syakirah binti Muhammad Zaki. Okey. Baik Hana. Okey, kita Hana. kenalkan murid-murid kita. Kita nak sambung belajar Ustazah. Okey, silakan Ustazah. Okey. So yang baru tengok tu nanti, kena faham betul-betul kan tu Ustazah tanya soalan ni. Okey. Okey, baik. Alright. Okey. Kalau tengok dekat sini, nampak tak? A, I, U. Okey? Maksudnya hamzah kita punya tadi kan kita kata hamzah dekat depan. So hamzah dekat depan, kemudian selepas dia huruf mad. Jadi Ustazah nak minta Ammar cuba baca yang pertama. Boleh Ammar? Silakan Ammar. Boleh. Okey. InsyaAllah. Okay. So yang pertama, hamzah baris atas bertemu dengan alif sakinah. Okey. Contohnya seperti mana. Okey, baik, cantik bacaan tu. Okey, pendek je. Mana. Macam saya sebut tadi dia dalam satu kalimah je. Mat badal dalam satu kalimah je. Okey, senang kan? Mana. Okey, baik. Ustazah Hana boleh Hana? Yang kedua. Boleh. Okey, silakan. Hamzah baris bawah bertemu dengan huruf mad yang imanan. Okey, cantik. Imanan. Senyum sikit anak. Okey, cantik kan tu. Okey. Alright. Okey, imanan. Nampak tak bacaan tadi? Panjang sikit, lepas tu manan. Okey. Yang ketiga, Ustazah nak minta Aini. Okay, Aini, boleh silakan? Hamzah baris depan bertemu dengan waw huruf mad, contohnya utu. Utu. Okey, bagus. Okey, utu. Okey, baik, cantik. Okey. So orang kata apa asasnya? Kita nampak hamzah baris atas, okey, kemudian huruf mad, alif, bacaan dia akan jadi panjang sikit. Mana. Okey, kalau hamzah baris bawah, kemudian ada huruf ya mad, kita akan baca panjang sikit, imanan. Okay, kemudian akhir sekali u pula hamzah baris depan, kemudian huruf waw mad, kita akan baca utu. So kalau tengok kat sini, semua huruf-huruf ni dia punya pairing tu hamzah dan mad tu semua dekat depan, betul tak? Betul. Okey. Nampak jelas kat situ kan. Okey, kita tengok. Kita tengok yang ni semua orang boleh faham tak? Okey. Faham tak tadi Ustazah nak tanya? Iman. Iman tak jawab lagi kan? Okey. Kita dengar suara Iman pula. Iman. Okey, Iman. Okey, Iman. Cuba jawab soalan ni. Wa ma'wakum hiya min amsilah mad badal. Okey, sahih am khata'? Jawapan dia khata'. Khata'. Boleh terangkan sikit kenapa khata'?
sebab hamzah tu tak berbaris dan selepasnya pula huruf waw bukan huruf mat. Pandai, bagus, Masya Allah. Okey, maksudnya kita tengok dulu, sebelum tu kita tengok dulu betul ke tak jawapannya. Betul, Masya Allah, Masya terbaik Allah. Iman. Faham kat sini nampak sejuk hati Ustazah. Faham hari ni Okey. Okey, wa ma'wakum tadi hamzah tadi tu dia bukan berbaris hidup, kita kata baris hidup lah, sebabnya kalau mat alif wawiyah tu kita kata mat asli atau mat asli, mat sukun kita panggil mat yang huruf mati kan. Jadi kalau hamzah tu tadi mati, dia bukan hidup, dia bukan berbaris dia bukan berbaris atas ataupun kita kata ataupun bukan berbaris bawah baca i ataupun u. Jadi bukan yang tu. Jadi maksudnya yang ni memang bukan mat badal. Kalau kita baca pun tak ada panjang pun. Wa ma'wakum kan. Kita tak baca wa ma'u ke kan, sebabnya memang baris dia hamzah tu sukun. Okey, baik. Okey, Alhamdulillah. Itu dia yang kita belajar pada saat ini berkenaan dengan ta'rif dan juga contoh-contoh mat badal. Mana, imanan dan juga utu. Subhanallah. Jadi Ustazah, terima kasih untuk segmen kali ini. Al-an mungkin nastarih qalilan. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi slot menengah rendah Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil maharatul Quran tahta al-mawdu'. Topik kita kelompok mad asli. Apa tu? Mad badal. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini, Ustazah, kenapa nama dia mad badal? Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, kita tengok sebab dinamakan. Okey, sababun at-tasmiyah. Okey, sababut tasmiyah maksudnya sebab penamaan ataupun sebab dinamakan mad badal. Agak-agak kenapa dinamakan mad badal? Sebab swipe tadi. Swipe tadi. Okey. Alright. So sebenarnya ulama telah menggariskan satu takrif lah untuk sababut tasmiyah. Kenapa dinamakan? Maksudnya dia bagi tahu dah dekat sini, li'anna asluhu hamzatani. Okey, hamzatani. Tadi saya sebutkan kalau kalimatun satu perkataan. Kalau hamzatani ada alif nun. Kita tengok kat sini alif nun maksudnya ada dua. Okey, maksudnya hamzatani, dua hamzah. Okey, maksudnya dekat sini dia kata asal perkataan tu adalah dua hamzah. Okey, dua hamzah. Dan kita tengok seterusnya, fa'ubdilat al-hamzah as-saniyah harf al-mad. Okey, maksudnya fa'ubdilat ditukarkan al-hamzah as-saniyah, hamzah yang kedua tu kepada huruf mad. Kan saya sebut tadi kan ada dua hamzah. So hamzah pertama dan hamzah kedua. Jadi dia kata hamzah kedua tu ditukarkan, fa'ubdilat. Okey, baiklah. Okey, Ustazah nak tanya kepada Aini. Aini. Aini agak-agak lah kan dekat banyak-banyak perkataan kat sini. Kat mana ulama ambil istilah badal tu? Dekat mana? Sampai keluar dia kata mad badal. Okey, Aini. Okey, silakan Aini. Saya rasa dia ambil dari kalimah fa'ubdilat. Okey. Kenapa tu? Sebab maksud dia ditukarkan. Ditukarkan. Okey, cantik. Okey, fa'ubdilat. Maksud Ustazah dah sebut tadi kan, ditukarkan. So soalan senang sangat, nanti kita bagi soalan susah nanti hari ni Okey, fa'ubdilat. Kita tengok badal ada kat sini, ada ba, ada dal, ada la. So badala kat sini maksud dia adalah tukar. Jadi mad badal. Jadi sebab itulah dinamakan mad badal, sebab dia ambil istilah daripada fa'ubdilat di sini. Okey. Faham tak semua? Faham Murid-murid Ustazah? Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita boleh teruskan Ustazah? Alright. Okey, ni soalan yang Ustazah nak bagi kepada Amma. Okey, Amma. Okey, Amma. Okey, Amma. Bersedia Okey. Okey. Dia soalannya ayul kalimah min mad badal. Okey.
Yang mana satu? Utia ataupun Al-Qur'anu. Okey, kalau tengok kat sini, Ustazah nak kelirukan sikit. Kalau tengok kat sini, kan? Hamzah baris depan, selepas dia huruf mat. Okey? Ni macam mat badal kan? Okey. Yang ni pula Al-Qur'anu, ada hamzah baris atas, kemudian ada huruf mat alif. Dua-dua kita baca panjang, betul tak? Jadi rasa yang mana mat badal? Sebab ada satu yang bukan mat badal kalau ikut soalan. Okey. Silakan Amar. Dua-dua nampak macam betul. Dua macam Tapi betul. saya pilih ni lah. Saya pilih Utia. Utia. Okey. Anda yakin? InsyaAllah yakin. InsyaAllah yakin. Kenapa bukan Al-Qur'anu tu? Sebab insting tu Insting. Okey. Sebab dah belajar Ustazah. Okey, sebab dah belajar tadi kan. InsyaAllah. So insyaAllah dapatlah tu. Okey, tapi dia ada penerangan sikit. Betul. Jawapan dia betul. Utia. Okey, tahniah. Nanti Ustazah belanja coklat nanti Okey. Alright. Al-Qur'anu tadi tu, adakah dia berasal daripada dua hamzah? Adakah pernah tak Syafiqah dengar Al-Qur'anu? Tak pernah. Tak pernah kan? Adakah dia ditukarkan Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'anu? Tak pun kan, sebabnya sebab kalau kita kata yang tu maksudnya dia punya formula hamzah baris atas, hamzah sukun dia jadi a. Tapi tak pun kan. Okey, kita tengok kata kat sini bukan, besar ni kata bukan, sebabnya Al-Qur'anu adalah perkataan asal perkataan asal untuk huruf asal untuk perkataan ini. Maksudnya dekat sini Al-Qur'anu kat sini kan. Kat sini ni adalah huruf asal dia. Tak ada orang sebut Al-Qur'anu. Sebabnya kita tahu Al-Quran tu adalah memang dia punya memang ada kat sini. Okey, dia bukan daripada sini kena faham. Kan lepas ni ada orang sebut Al-Qur'anu kena marah ustazah nanti. Okey. Alright. Jadi tapi dia ada kaitan dengan mat badal sebenarnya. Dia ada kaitan. Jadi ustazah tak sebut hari tu ustazah tak sebut tadi, tak sebut tadi tentang mat badal ni sebenarnya ada kembar dia. Okey, ingat dia ada kembar dia. Tadi kan ada 4 beradik kan? So sebenarnya ada 5 beradik lah sebenarnya. Cuma kita tak cerita lah tadi kan saja. Okey, tak apa, itu kita cerita seterusnya nanti. Mungkin Ustazah boleh teruskan. Okey. So yang ni disebut mat syabih bil badal. Okey, mat syabih bil badal maksudnya mat yang menyerupai badal. Menyerupai mat badal tersebut. Okey. Jadi kalau apa yang menyerupai, sebabnya dia menepati hukum asal untuk mat badal ni, hamzah dekat depan, belakang dia mat asli. Jadi dia menepati. Okey, tapi kita tak panggil mat badal betul-betul, kita panggil dia mat syabih bil badal ataupun orang sebut mat syibhil badal. Okey, sama je wording dia. Syibih itu maksudnya menyerupai. Ada tambah sikitlah syibhi. Okey, alright. Okey, soalan seterusnya. Kalau tengok tadi Ustazah dah terang-terang tu kan. Ustazah rasa insya-Allah faham lah kot kan. Okey? Okey. Ustazah sambung kalau boleh nak tanya soalan kepada Hana. Okey, silakan Hana. Okey. Hana. Alright. Ya. Soalannya, kena tengok betul-betul ni Okay. Ayyul kalimah min mad syabih bil badal. Okey, tadi kita belajar pasal mad syabih bil badal kan? Okey, yang pertama yasyauna, yang kedua utu. Nampak tak dua-dua u kat sini mana satu? Mad syabih bil badal. Mad syabih bil badal yasyauna. Betul ke yasyauna? Kita tengok. Ya, tepat sekali. Okey, terima kasih dan tahniah Hana. Okey, kenapa Hana rasa kenapa kenapa yang ni? Kenapa bukan bawah ni? Sebab kataan asal dia memang sebut dia yasyauna, bukan yasyauna. Okey, bagus. Okey, salah satu jawapannya. Dan satu lagi yang Ustazah sebut awal-awal tadi, Ustazah kata dia dekat depan. Kalau kat depan kita panggil mat badal. Okey, dan kebanyakan mat syabih bil badal dia ada dekat tengah-tengah. Okay, kita tengok ni u kat sini tengah-tengah kan. Kalau u yang dekat sini dia depan. Betul tak?
Dan dia dekat sini, dia dekat tengah-tengah ataupun kita kata dekat hujung lah kalau kita matikan yasyaun kan. Okey. Itu dia contoh-contoh yang ditunjukkan oleh guru kita berkenaan dengan mad syibhil badal. Saya baru tahu tu Ustazah. Mad badal dan juga mad syibhil badal. Kembar dia. Kembar dia. Subhanallah, satu ilmu yang baru. Jadi sekarang ni Ustazah, mungkin kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam 'anil maharatul Quran tahta al-mawdu' kelompok mad asli, iaitu apa dia? Mad badal. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak fokuskan? Persilakan. Okey, baiklah. So untuk segmen kali ini insya-Allah kita akan belajar tentang hukum dia. Tadi kan kita belajar tentang takrif, apa sebab dinamakan. Kita tahu hukum dia. Dia ada hukum dia juga tapi dia bukan ada hukum orang kata apa sunat, wajib, itu bukan. Okey. Dalam hukum tajwid ni dia ada hukum dia. Okey. Okey, hukum dia apa? Al-qasru. Okey. Mengikut haus. Okey, inda haus maksudnya haus an-Nasim ni bacaan untuk kita kebanyakan orang dekat Malaysia bacalah. So kita ambil tajwid ini dia punya sumber dia, kita ambil haus lah. So al-hukmu al-qasru. Apa maksud al-qasru? Al-qasru maksud dia dua. Sama macam solat qasar kan. Solat qasar kan kita kata 2 rakaat. Tapi hukum kat sini bukan 2 rakaat kan panjang pula baca ni kan. Sampai 2 rakaat tu kan. Okey. Tapi al-qasru kat sini maksud dia. Okey, kita sebelum tu dia ada sebenarnya Ustazah akan terangkan sikit ada beberapa hukum lain. Okey. Tapi yang hukum mak badal tadi al-qasru. Okey. Tapi ada juga hukum yang untuk ni hukum yang hukum-hukum lain tu ada at-tawassutu. At-tawassutu maksud dia 4. Okey, nampak kat sini 4 Okey. Dan al-ishba'. Al-ishba' maksud dia 6. Jadi mad badal ni yang mana satu? Al-qasru. Okey, nampak tak? Al-qasru maksud dia 2. Jadi kalau katanya apa hukum mad badal? Al-qasru. Okey. Hukum mad badal al-qasru. Ustazah ulang sekali. Hukum mad badal al-qasru. Sebab apa Ustazah ulang? Sebabnya dia ada satu lagi, dia punya pengenalan dia untuk al-miqdar. Al-miqdar maksudnya kadar bacaan dia. Okey, tadi kita kata 2 kan al-qasru. Miqdar dia maksudnya harakatani, 2 harakat. Sebab tu saya sebut tadi Syafiqah kan, bukan 2 rakaat, dia harokat. 2 harakat. Harakat. Jadi kat sini harakatani, macam saya sebut tadi, kalau ada alif nun dekat belakang dia maksudnya 2. Jadi harakatani 2 harakat. Okey. So senang je tadi. Hukum al-qasru, al-miqdar, harakatani. Jadi Ustazah nak tanya soalan lah. Okey. Dekat aini. Nak tengok faham ke tak kan tentang ni. Okey. Soalannya, mal miqdaru mad syabih bil badal. Okey. Harakatun ataupun harakatani. Okey, sebabnya kat sini Ustazah soalan ni tengok betul mad syabih bil badal. Tadi Ustazah bagi tahu mad badal kan? Mad badal al-qasru. Sekarang Ustazah nak tanya untuk kembar dia, mad syabih bil badal. Berapa kadar harakat dia? Soalan. Silakan ini. Saya rasa harakatan. Harakatun ke harakatan? Harakatani sebab bunyi nak kena ni kat belakang. Harakatani betul? Betul. Tani. Okey, alright. Okey, kita tengok betul ke tak jawapan dia? Masya Allah, betul, tepat sekali. Okey, harakatani. Sebab macam Ustazah bagi tahu tadi, mad syabih bil badal ataupun mad syibhil badal ni maksud dia dia bersamaan dengan mad badal. Sebab dia kembar kan? Takkan nak lain pula kan? Selalu kembar kan pakai baju sama kan? Macam kita ni macam hijau-hijau sikit. Ikutlah kan Ustazah? Dia kena ikut, betul. So kembar dia kena ikut. Jadi dia 2 harakat. Okey. Alright, kita tengok pula tadi kita dah
belajar tentang dia punya orang kata contoh-contoh kan. So kali ni Ustazah nak test lah juga, nak test sikit kan. Macam mana kita nak tukarkan tu. Jadi kat sini soalan dia Ustazah bagi mal qaidah mad badal. Maksudnya apa kaedah pertukaran mad badal ni? Okey, Ustazah nak tanya kepada Amma untuk yang pertama ini sahaja. Okey, sebab Ustazah letak tiga-tiga soalan kat sini supaya kamu tahu ada A, ada I, ada U. Okey. So yang A punya macam mana Amma? Okey, silakan Amal. Silakan. Yang A punya. Okey, yang A punya bacaan dia Hamzah berbaris atas. Lepas tu bertemu dengan Hamzah mati, Hamzah sukun. Okey. Bacaan asal dia A mana. Bagus. Tapi sebab mat badan ni kita swipe dia jadi A mana. Okey. Swipe Alright. Okay. Kita tengok jawapan dia betul ke tak. Masya Allah, betul. Nampak tak kat sini? Mana? Okey, bagus Amma. Terima kasih Amma. Tahniah. Okey, kita tengok yang tadi yang kedua pula. I, macam mana pula? Ustazah nak minta Hana. Okey, Hana. Apa yang nak kena swipe tu? Okay, silakan Hana. Yang untuk I, Hamzah baris bawah jumpa dengan Hamzah mati. Punya bacaan Imanan. Lepas tu tukar Hamzah kedua jadi Ya, bacaan jadi Imanan. Masya Allah, kita tengok betul ke tak? Betul. Okey. So, tadi Hana dah terangkan, maksudnya huruf Hamzah yang kedua ni, okey, di sini kan Hamzah kedua ni dia tukarkan menjadi huruf Ya. Okey, sebab tu kita baca dia Imanan. Okey. Kat sini dia menjadi alif kat sini Imanan. Okey. Terima kasih Hana. Tahniah. Tahniah. Mumtaz. Okey, Ustazah. Okey. Untuk yang ketiga, Ustazah nak Iman. Okey, Iman boleh jawab kalau U macam mana pula Iman? Okey, kalau U, Hamzah berbaris hadapan bertemu dengan Hamzah mati. Cara bacaan dia patutnya Utia. Tapi kita swipe dia jadi Utia. Okey, baik. Terima kasih. Kita tengok dulu jawapannya. Betul. Bacaan dia Utia. Okey. Tadi kita swipe kan? Betul, kita swipe Hamzah yang kedua ni dia menjadi huruf mad. Wow. Okey, dia maksudnya huruf mad. Kalau kita tengok tadi kan, semua tadi tu kita swipe tu kita kena ikut baris dekat Hamzah yang pertama. Okey. So kalau kat sini Hamzah dia baris depan, jadi yang huruf yang kedua kita buat jadi wow. Okey. Nanti Ustazah akan terangkan sikit. Okey. Kita sama Mumtaz saja Ustazah. Tadi sorry. Mumtaz, masya-Allah. Iman. Tahniah kepada semua yang dapat jawab betul tadi. Okey. Okey, baiklah. Okey. Tadi tu kan Ustazah bagi tahu kalau kita nak tukarkan huruf Hamzah kedua tu, nak swipe dia, kita kena tahu kaedah dia. Kaedah dia kita kena ikut huruf yang pertama punya baris. Huruf yang pertama tu Hamzah yang pertama lah. Jadi kita rangkumkan formula dia senang je, ikut perkataan nuhiha. Okey, nuhiha maksudnya kalau huruf Hamzah tu dia berbaris depan, okey, jadi huruf mad tu kita akan tukar jadi huruf waw. Okey. Kalau huruf Hamzah itu berbaris bawah, okey, berbaris bawah ni kita akan tukar huruf mad dia menjadi ya. Okey, dan kalau huruf Hamzah dia berbaris atas, kita akan tukar jadi huruf mad dia menjadi huruf alif mad. Okey, kenapa Ustazah letak nuhiha, kenapa tak buat u-i-a? Okey, so nuhiha ni kalau tengok dia punya panggil apa? Dia punya maksud dia kami berikan. Dia perkataan Arab lah. Jadi dia formula daripada orang Arab lah. Macam tu, nuhiha. Okey, mudah. Insya-Allah. Okey, so Ustazah ada soalan. Okey. Ustazah ada soalan sikit dekat Aini. Okey, silakan Aini. Okey, Aini. Soalannya Ustazah tanya Ayul kalimah min mad badal. So kalau kita tengok ada formula kan. Hamzah pertama, baris apa, kemudian ada huruf mad selepas dia. Jadi kalau tengok kat sini, Hamzah yang perkataan pertama ni ada Hamzah, kemudian ada huruf mad. Okey, dekat sini ada Hamzah, kemudian ada huruf ya. Okey. Jadi macam mana? Apakah jawapannya?
Jawapan dia Ainama sebab dia bukan mad badal sebab hukum dia tidak menepati hukum mad. Sepatutnya lepas hamzah baris atas kena ada huruf mad ya. Okey. Jadi maksudnya ayul kalimah min mad badal. Yang mana satu? Mana? Mana. Okey, bagus. Okey. Jadi kita tengok jawapannya. Ya, betul. Aini tahniah. Okey, tahniah. Tengok sebenarnya ada ustazah mengelirukan sikit murid-murid ni dengan orang kata perkataan ya kat sini. Selalu ya kita kata ya mat kan, tapi kat sini sebenarnya bukan ya mat. Okey, walaupun dia baris atas tapi dia tidak menepati macam Aini cakap tadi tu, dia bukanlah huruf mat yang kita kena baca panjang tu. Okey. Sebab kalau ikutkan kalau dia sepatutnya baris sepatutnya huruf mat kat sini huruf alif, tapi kat sini huruf ya. Jadi patut kita baca pendek. Ainama. Baik, itu dia perkongsian oleh guru kita berkenaan dengan apakah itu mad badal dan juga mad syibhil badal dan juga soalan yang diberikan kepada murid-murid kita yang hebat-hebat semuanya. Jadi ustazah, mungkin al-an kita nak berehat seketika, mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi barnamij Didik TV KPM fi slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam 'anil maharatul Quran tahta al-mawdu' kelompok mad asli, iaitu kita belajar tentang mad badal. Jadi ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar lebih lanjut? Silakan. Okey, baik, terima kasih Syafiqah. Okey, sekarang ni kita akan belajar tentang macam mana bacaan dia. Tadi kan bacaan dia dalam ayat Quran yang penuh. Tadi kan kita baca pendek je kan. Mana imanan. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana dalam ayat Quran dia, macam mana bacaan dia. Okey? Okey. Alright. Okey. Tengok al-amsilah maksudnya contoh-contoh bacaan dia. Okey, ikhtibar ni sebenarnya test sikit dekat anak-anak ni, dekat anak-anak murid ustazah ni. Okey. Ustazah nak minta bacalah ya. Okey. Nampak kan dia punya ni? Okey, ustazah nak minta untuk ayat yang pertama ini, ustazah nak minta Iman. Iman dah sedia? Dah sedia tu. Sedia dah. Okey. Silakan. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Masya-Allah, alhamdulillah, cantik bacaannya. Okey, Iman. Soalan ustazah nak tanya. Dekat sini mana yang ada mad badal? Dan sebenarnya ada, kalau kita tengok ni kan, kalau kita orang kata tips dia nak tengok, sebab kalau mad badal ni hamzah kan. Jadi kita tengok hamzah mana. Lepas tu kita tengok ada pula mad asli kat belakang dia tu. Jadi kita boleh pilih kat situ. Okey? Alright. So kat mana Iman rasa mad badal di perkataan di ayat ni? Mana satu? Saya rasa kalimah mana. Mana. Okey, kita tengok betul ke tak? Masya Allah. Mana. Terbaik. Okey. Terbaik. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi Iman, Iman jawab mana betul, sebabnya kita tengok dia punya formula dia mana dia menjadi mana. Okey? Alright. Ustazah nak dengar orang lain pula baca. Okey, Ustazah nak Hana. Okey, Hana dah sedia? Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, Hana, auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, cantik bacaan tu Hana. Okey, soalannya sama juga tadi. Yang mana satu mad badal dekat sini? Mad badal dalam ayat ni
imana. Imanan. Okey, imana tu. Okey. Kita tengok betul ke tak jawapannya. Betul. Imanan. Okey, tahniah Hana. Tahniah juga kepada Hana. Wah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua orang faham Maknanya nampaknya. bila mereka baca Al-Quran, mereka dah baca satu ayat tu, dalam tu ada mat badan, mereka dapat tahulah. Betul. Dapat tangkap terus kan? Ya, betul. Sebab mat badan memang senang sangat sebenarnya kan? Okey. Okey, alright. Seterusnya Ustazah nak dengar Ammar. Okey, Ammar. Okey. Ni. Okay. Okey. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Masya Allah, Allah Alhamdulillah. azim. Cantik Masya kan? Allah. Ni Cantik semuanya, bacaan ni, Ustazah. semua Al-Hafiz, Al-Hafizah semuanya. Subhanallah. Masya Allah, daripada Semakal ni kan. Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan dia tadi. Tak jawab lagi Ammar. Okey. Soalannya, mana satu mat badan kat sini? Saya rasa Utia. Utia. Betul ke tak Utia? Ada perkataan lain juga kat situ. Kalau Ammar tengok, ada yang Hamzah, lepas tu ada mat asli juga kat situ. Oh, yaqra'una. Okay. Adakah itu mat badan? Kira Syafiq. Dan Syafiqah tanya ni macam mana? Yang tu yang Qur'una mat badan ke tak? Yaqra'una. Yaqra'una bukan mat badan. Yang tu apa dia? Itu mat syabih bil badan. Mat yang menyerupai mat badan. Masya Allah, terbaik. Subhanallah, terbaik. Okey. Jadi tadi sebab soalan tadi mat badal kan? Jadi jawapan dia betul. Tia. Okey Ammar, tahniah. Mumtaz. Alhamdulillah. Dapat bonus mark juga tadi. Sebab dia dapat bagi tahu juga yaqra'una adalah mat syibih badal ataupun mat syabih bil badal. Okey. Tadi tu kita dah tengok semua orang baca Quran dengan sangat mantap. Okey. Jadi sekarang Ustazah ada sedikit test yang lagi menguji. Yang lagi menguji ni Syafiqah. Okay, Kita nak tanya dari Syafiqah kan. Boleh ya? Murid-murid kita Ustazah. Okey, boleh. Okey. Okey, kita tengok orang faham ke tak kan? Ya, betul. Okey. Soalannya adalah ayat ni, innallazina amanu wa amilus solihat. Okey, kita berhenti kat situ dan Ustazah dah gariskan siap-siap dah. Okey, amanu adalah mat badal dekat sini perkataan mat badal. Jadi Ustazah nak tanya, bila dia akan jadi mat badal? Ketika ibtidak ke ketika wasal? Ustazah nak tanya kepada Aini. 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 Okey, Aini. Amanu akan jadi mat badan ketika wasal dan ibtidak. Okey, dua-dua. Maksudnya, okey, kita tengok betul ke tak. Dua-dua katanya Selalu jawapan kita salah satu je. Okey, betul. Kedua-duanya. Maksudnya, bila ibtidak, kalau kita contoh kita berhenti dekat innal lazina amanu, kan lepas tu kita pun nak ulang balik amanu saja kan. Kita ulang kat sini kan. Jadi maksudnya dia akan jadi ibtidak. Jadi dia tetap masih lagi mat badan. Amanu wa amilus solihat. Okey. Mana tak akan berubah lah. Manu tiba-tiba tak adalah. Tak ada. Okey. Jadi sebab tu kita kata namakan dia masih lagi dia ibtidak akan mat badan. Wasal pula macam biasa, innallazina amanu. Dia pun masih lagi baca panjang 2 harakat juga. Okey, baik. Okey. So soalan pertama yang menguji ni alhamdulillah dapat dijawab dengan baik oleh Aini. Okey, tahniah Aini. Okey. Alhamdulillah. Soalan kedua, Ustazah nak minta Iman. Okey, Iman. Ni tricky juga Iman. Tengok betul-betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Okey, sekali dengar. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abi wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Okey. So Ustazah berhenti kat situ. Ustazah nak tanya soalannya, bilakah dia tetap akan jadi mat badan? Tadi kita baca ma'a tu kita nampak dah panjang kan. Cuma soalannya ketika waqaf dengan ketika wasal, yang mana satu akan jadi mat badan? Okey, Iman. Boleh Iman? Saya yakin yang saya punya jawapan saya wakaf. Yakin Ketika waqaf.
ma'ab. Okey, kalau kita tengok, kalau wakaf kita tengok ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak jawapan Iman ni. Masya Allah, salah. Ustazah, saya pun tertanya-tanya ni kenapa tu? Kenapa? Okey. Iman dan semua murid-murid sekalian, kenapa kita kata wasal je baru kita dinamakan mad badal? Sebabnya kalau kita wakaf, dia akan jadi ma'ab. Dia boleh jadi, sebenarnya dia akan jadi mad arid lis sukun. Dia boleh tawassut, dia boleh satu lagi Ustazah? Isba'. Isba'. Betul. Masya Allah. Yang Syafiqah memang tumpu perhatian betul-betul. Masya Allah kan. Okey, maaf. So maksudnya kat sini dia bukan jadi mad badal lah bila dia berhenti. Okey. Jadi maksudnya tadi kalau kita sambung barulah kita akan baca ma'abi wa kadzalika. Okey? Alright. Okey, tak apa Iman. Nanti Ustazah belanja coklat juga, jangan imbang. Alright. Apa yang betul dapat tahu apa jawapan yang sebenar. Betul. Sebab kadang-kadang pelajar dalam kelas ni bila dia salah tu dia lagi ingat. Betul. Dalam periksa. Sebab tu kadang-kadang jangan takut buat kesalahan. Betul. So Iman dah bagi contoh yang terbaik. Okey Iman? Okey. Alright. Okey, seterusnya. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Ustazah nak minta Hana Hana bersedia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Okey, saya berhenti kat situ. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Okey. Soalan Ustazah, bila dia akan jadi mak badan? Ketika wakaf ataupun ketika wasal? Dia akan jadi mad badal ketika wakaf. Ketika wakaf. Okey, betul ke? Kita tengok. Tadi Ustazah baca wanida. Betul. Okey, betul ke? Tengok dulu. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Suka Ustazah nak ingatkan tadi kita belajar tentang mad syibih badal, dia selalu dekat hujung-hujung kan? So tadi pun Iman jawab tadi tu sebenarnya dia mad syibih badal. Okey? Mad syibihil badal. So sama juga wanidaa, hamzah dia dekat belakang, tapi kat sini tak ada mad asli kan? Sebab tu dia sebut kat sini jawapan dia wakaf sahaja. Sebab kalau wakaf barulah kita akan buat an ni jadi dua harakat. Wanida. Sebab tu ada murid-murid yang selalu baca wanida satu harakat. Sebenarnya salah. Bila berhenti untuk hamzah yang berbaris dua dekat atas, kita akan baca wanida. Okey? Alright. Okey, tahniah. Okey. Terima kasih Hana. Hana tadi. Okey, tahniah. Alright. Okey, soalan seterusnya terakhir insya-Allah. Okey. Ustazah rasa macam penatlah nak baca ni. Ustazah nak minta Amma baca. Okey, silakan Amma. Okey. Auzubillah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Okey, Masya Allah. Nampak tu Al-Hafiz tu. Masya Allah. Dia lebih daripada yang dipaparkan. Ya, betul. Okey, jadi macam mana? Bila mak badal tu? Ibtidak ataupun ketika wasal? Okey. Ibtidak. Ketika okey. Sebabnya macam mana bacaan dia? Bacaan dia itu ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tengok betul ke tak? Betul. Itu ni. Sebabnya kalau kita wasal dia akan jadi salah sebabnya dia akan jadi fis samawati tu ni. Jadi tak ada pun baca panjang kat situ dan tak ada pun huruf hamzah dan mad kat situ kalau kita wasalkan. Okey. Tak boleh baca u tu ni Ustaz. Tak boleh. Yang ni itu ni. Okey, yang ni dia tengok dekat dia punya ni lah. Yang ni dia ada tu kena belajar lain kali Syafiqah. Jemput saya lagi. Jumpa lagi saya. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian mengenai dengan contoh-contoh mad badal ataupun mad syibhil badal dalam Al-Quran. Jadi Ustazah mungkin ada rumusan secara ringkas untuk topik kita pada hari
hari ini. Okey, terima kasih. Jadi Ustazah harap anak-anak murid Ustazah faham. Okey, mat badal ni simple je, huruf hamzah yang hidup baris dia I U, dekat belakang dia ada huruf mad asli, dia akan menjadi mad badal yang janjinya kalau mat badal dia akan berada di hadapan perkataan. Kalau mat syibih badal selalunya dekat tengah-tengah ataupun hujung perkataan. Dalam satu kalimah Okey, itu sahaja. Okey, alhamdulillah, itu dia rumusan daripada guru kita. Ustazah, macam mana Ustazah? Hebat-hebat semua murid-murid kita. Bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat mereka? Masya-Allah, Ustazah tadi dengar kan, rasa sejuk sangat. Kalau kata ibu mengandung tu sejuk ibu perut kan. Ustazah tengok ni masya-Allah sejuk sangat sebab tengok semua jawab dengan cemerlang. Dapat tunjuk contoh-contoh yang terbaik. Jawab pun sangat yakin tadi, masya-Allah, dengan Syafiqah kan. Okay. Maknanya mereka betul-betul cemerlang Ustazah ya? Ya, betul, sangat cemerlang. Alhamdulillah. Tahniah semua adik-adik dapat belajar ilmu ataupun mengingati semula ilmu yang dikongsikan oleh guru kita pada hari ini. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita nak cari sumber rujukan, dekat mana Ustazah? Okey, murid-murid yang nak cari sumber rujukan, nak tengok balik kan, nak tengok kat mana soalan-soalan ke apa semua, boleh tengok dekat Pelantar D5 KPM. Okey. Okey. Terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini. Ilmunya sangat-sangat bagus untuk kita amalkan dalam membaca Al-Quran. Terima kasih juga pada semua murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Insya-Allah kita boleh amalkan dan manfaatkan perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Wassalam.